kepada aktiviti komunikasi komuniti. Yang ke-14 kita ajar ahli persatuan. Yang ke-15 buka booth kan. Yang ke-16 buat event sana, event sini. 17 sponsor acara-acara sukan kalau kita ada duit lebih. Yang ke-18 hadiah sijil kupon free trial. Yang ke-19 free chat yang on the desk macam Zaha tu kan. Kita duduk kat Fiza, dekat Medi, kadang-kadang kita duduk kat meja tu dia ada fleet tu. Itu pun konsep pemasaran yang bukan media, kecil, simple je. Tapi dia memberikan hasil yang bagus. Yang seterusnya adalah iklan bersebelahan dengan iklan berjenama. Ni orang kata menumpang kasih sayang orang lain. Iklan orang lain dah besar, iklan ni memang terkenal. Kita letak kecil je kat sebelah, orang akan baca juga. Yang ke-21 adalah follow up 24 jam hingga 48 jam. Orang akan ingat kita 24 jam hingga 48 jam. Apa tu orang lupa lah kalau kita tak follow up. Yang ke-12 ialah kita tracking, planning lah. Plan kita planning, kita kena track lah untuk berhubungan pelanggan ni. Dia kan setengah syarikat tu, bila pelanggan tu masuk aja, dia akan ada plan pertama, step kedua, ketiga, keempat, kelima. Kena pelanggan tu beli lagi, dia ada lagi step pertama. Beli lagi, dia ada lagi step. Yang ini biasanya dia buat syarikat-syarikat besar dan mereka tahu pelanggan ini nak apa. Yang ke-23 lah pemasaran tempoh menunggu. Ini biasanya kalau kita telefon lah. Telefon Maxi, Celcom, Digi kan. Lepas tu tunggulah saja kadang dia buat kan. Seminit, 2 minit kan. Dia iklan je dalam tu. Itu pun konsep-konsep yang digunakan juga supaya kita dalam keadaan yang kita sentiasa ingat, kita tahu apakah iklan-iklan mereka, apakah produk-produk semasa mereka lah. Itu pun yang mereka gunakan. Itu yang ke berapa? 2, 4, 6. Yang ke-6 masuk yang ke-7. Yang ke-7 betul tak yang ke-7? Betul. Kita masuk yang ke-7 iaitu berkaitan dengan ciri kelebihan syarikat. Yang ke-8 nantilah sikap syarikat. Jadi kita lajukan sikit. Yang ke-7-nya adalah pelanggan-pelanggan yang kadang-kadang dia nak tengok juga kelebihan-kelebihan syarikat lah. Sebagai contohnya, kadang-kadang kalau pelanggan tengok perancangan pemasaran kita yang teratur bersistem ni, mereka akan suka dan mereka akan memudahkan untuk mereka membeli produk kita. Kita tengok apa maksud rancangan pemasaran yang teratur dan bersistem. Maknanya daripada awal pemasaran itu buat, dia rancang begitu cantik sehinggalah payment gateway, sehinggalah pelanggan membeli. Dan juga mereka yang bisnes syarikat ni, dia ada brand, yang kedua brand name awareness. Dia ada brand-brand nama-nama yang memberi kesedaran lah. Ini banyak iklan-iklan yang mereka buat lah. Ini juga merupakan modal yang besar sebenarnya. Kalau nak guna free marketing pun dia mengambil masa yang lama. Yang ketiga ialah kita positionkan diri kita, produk kita, brand kita di mata pelanggan. Yang seterusnya adalah simbol ataupun meme, karakter sebagainya yang mudah diingati oleh pelanggan. Dan juga kita ada tema, kita ada moto, kita ada copywriting ability lah. Maknanya copywriting kita yang tertarik. Biasa ni kadang-kadang tim yang melaksanakannya buat seorang kita tak boleh sangat lah. Lepas tu kita perlukan ada orang-orang yang mahir, yang tahu tentang nak buat copywriting ini. Yang tujuannya ialah headline yang bagus dan menarik seperti tajuk berita. Saya sekarang ni Metro, Sinar Harian pun dah mula kan buat tajuk-tajuk yang menarik. Tapi kadang tajuk yang menarik jangan tajuk-tajuk yang melampaui, tak ada kaitan dengan isi lah. Kadang-kadang tajuk menarik menjadi fitnah. Jangan benda tajuk fitnah kan. Sekarang kita tengok tajuk tu macam confirm baru tu bersalah. Sedangkan baru dibicarakan, bukan bersalah lagi. Tapi tajuk itu menyebabkan orang nak baca. Dalam marketing, headline itu menarik tapi jangan ada unsur fitnah. Dia menarik tapi jangan melampau-lampau sangat. Nanti kan orang tengok kalau daripada yang ni tak payah baca je, tajuk je gempak-gempak, isi tak ada apa. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak kata tajuk je, produk tak ada apa, tajuk je hebat, servisnya tak ada apa. Dan seterusnya ialah kita tengok juga lokasi lah. Banyak alamat perniagaan alam maya ni. Sebagai contohnya kan, orang tu kita nampak alamat dia lah di KLCC, alamatnya ialah di Putrajaya. Tapi bila kita pergi tengok, ialah satu alamat yang hanya menumpang kepada satu konsep, di mana konsep pejabat maya ni kan. Itu pun boleh digunakan sebab kalau orang tak tahu pejabat kita, bukan dia datang pejabat kita, tetapi kita nak tunjuk bahawa kita berada dalam satu tempat yang memang menunjukkan bahawa produk kita, servis kita memang servis yang bagus. Syarat servis produk betul-betul bagus lah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan masa operasi, cara pembayaran, installment, kredibiliti kita, reputasi kita, kualiti yang kita bagikan, efisiensi kita, program CSR kita, perkhidmatan luar biasa kita, pelbagai pilihan harganya, berbagai upgrade kita untuk pelanggan gembira, referral program kita, macam mana kita sendiri sentiasa ada
ada orang kata apa, nak membaiki produk-produk kita dengan kita menghantar spy-spy untuk melihat produk-produk kita yang tersebar di luar sana, itu bagaimana reaksi pelanggan yang membeli dan sebagainya, itu ada juga